Oke, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Bilce. Nama saya Angelika Mastun, Laboratorium Metrik BA 23110-266. Hari ini akan membentangkan soalan 7, yaitu bincangkan peranan prinsip cukai tanpa perwakilan dalam membangkitkan rasa tidak puas hati dalam kalangan koloni Amerika terhadap kerajaan kolonial British sebelum tahun 1775. Baiklah, saya akan beralih ke dalam pengenalan. Jadi koloni Amerika ini merupakan tanah jajahan yang mengalami kemakmuran dengan memiliki institusi yang stabil dan pembayaran cukai yang rendah sebelum tahun 1775. Jadi sebelum tahun 1775 itu, keadaan politik dan ekonomi koloni Amerika sangat dipengaruhi oleh kerajaan kolonial British yang mana banyak mempengaruhi cukai tanpa perwakilan kepada penduduk koloni. Jadi terdapat beberapa cukai yang baru diperkenalkan oleh British, yaitu cukai pertahanan, cukai gula, cukai kertas, dan lain-lain lagi. Jadi oleh itu wujudnya prinsip cukai tanpa perwakilan ini, dia telah mencetuskan rasa tidak puas hati sebab rakyat koloni ini tidak punya suara dalam membuat keputusan. Jadi ketegangan semakin meningkat disebabkan cukai yang diperkenalkan itu telah mengganggu perdagangan dan pertanian koloni ketika itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan serba sedikit mengenai undang-undang dan juga cukai yang telah diperkenalkan oleh British. Jadi pertama sekali yaitu Undang-Undang Sugar Act ataupun Akta Gula yang diperkenalkan pada tahun 1764, di mana British ni dia telah mengenakan cukai ke atas gula, wain dan juga kopi. Jadi tujuan British memperkenalkan akta ini adalah untuk mengawal perdagangan dan untuk membayar hutang British. Jadi kesannya kos hidup koloni Amerika pada ketika itu semakin meningkat sebab diorang ni terpaksa membayar cukai gula dan juga hal ini telah menyebabkan berlakunya protes oleh penduduk koloni itu. Oke, seterusnya yaitu British juga dia telah memperkenalkan Stamp Act ataupun Akta Setem pada tahun 1765, di mana Akta Setem ini adalah cukai langsung pertama yang dikenakan kepada koloni, di mana koloni Amerika ini diwajibkan untuk membayar cukai ke atas dokumen-dokumen resmi, surat kabar dan juga bahan bercetak lain, dengan membeli setem khas ini untuk dilekatkan pada dokumen-dokumen itu. Jadi akta ini juga dia telah menimbulkan kemarahan besar koloni sebab mereka ini tidak sepatutnya dikenakan cukai tanpa perwakilan daripada Parlimen British. Jadi cukai yang ketiga yaitu Townshend Act, di mana akta ini telah diperkenalkan pada tahun 1767. British ini telah mengenakan cukai ke atas barangan import seperti teh, kaca, kertas, dan cat. Jadi tujuan British mengenakan cukai ini adalah untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan. Tetapi penduduk Amerika pada ketika itu tetap tidak berpuas hati dan juga marah sebab mereka anggap cukai yang dikenakan itu adalah sebagai satu bentuk penindasan ekonomi. Jadi penduduk ini dia telah memboikot barangan-barangan British tersebut. Oke, cukai yang keempat yaitu Akta Teh yang dikenalkan pada tahun 1773, di mana cukai ini telah dikenakan untuk menyelamatkan syarikat Hindia Timur British daripada kerugian keuangan dengan memberi monopoli kepada syarikat tersebut dalam menjual teh di Amerika tanpa dikenakan cukai. Jadi kesan daripada itu, ia telah menimbulkan kemarahan kerana wujudnya persaingan yang tidak adil terhadap peniaga tempatan. Oleh itu berlakunya peristiwa Boston Tea Party sebagai simbol kemarahan koloni. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pula mengenai ketegangan koloni Amerika terhadap cukai dan hak perwakilan. Jadi seperti yang sudah terangkan sebentar tadi, di mana British telah mengenakan cukai seperti cukai gula, teh, setem ke atas penduduk koloni Amerika tanpa wakil mereka dalam parlimen. Jadi ini telah menyebabkan timbulnya rasa tidak puas hati karena mereka ni beranggapan bahawa tindakan British ni dia telah melanggar hak mereka sebagai subjek British sebab tidak wakil mereka dalam parlimen tersebut. Jadi hal ini telah membawa kepada berlakunya revolusi Amerika. Jadi seterusnya itu rakyat koloni menolak perwakilan maya. Hal ini kerana British ini menganggap semua rakyat mereka termasuk penduduk koloni Amerika diwakili secara tidak langsung dalam parlimen British. Jadi pihak British ni telah menggunakan konsep perwakilan maya di mana ahli-ahli parlimen ni bertindak bagi seluruh rakyat
British termasuklah koloni Amerika, walaupun koloni ini tidak mempunyai wakil yang dipilih secara langsung dalam parlimen. Jadi namun begitu, penduduk koloni Amerika ini menolak konsep tersebut dan mereka menegaskan bahwa wakil yang dipilih secara langsung oleh mereka yang punya hak untuk meluluskan cukai. Jadi penduduk koloni ini dia telah bertindak dengan memberi beberapa reaksi seperti menyatakan bantahan melalui deklarasi hak dan keluhan oleh beberapa wakil koloni yang bersidang dalam Stamp Act Congress. Jadi mereka menegaskan bahwa hanya badan perundangan tempatan sahaja yang berhak mengenakan cukai. Jadi akibat daripada semua ini, penduduk koloni ini bertindak dengan memboikot barangan British dan melakukan demonstrasi seperti Boston Tea Party sebagai tindak balas koloni terhadap cukai teh. Jadi ketegangan yang berlaku ini telah mencetuskan revolusi Amerika pada tahun 1775 untuk memperjuangkan hak mereka dan menuntut autonomi. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang isu cukai tanpa perwakilan, di mana koloni Amerika ini berpendapat bahwa yang prinsip ini telah melanggar prinsip asas kebebasan politik yang mereka patuhi. Ini karena penduduk koloni ini percaya kalau kerajaan itu yang tidak punya hak untuk mengenakan cukai ke atas rakyat tanpa persetujuan mereka, yang patutnya disuarakan melalui wakil yang dipilih dalam badan perundangan. Jadi prinsip cukai tanpa perwakilan ini dia telah menjadi satu simbol protes koloni, sebab pengenaan cukai tanpa wakil dari koloni ini dia dianggap satu bentuk paksaan dan juga bertentangan dengan tradisi undang-undang Inggris yang menjamin hak bersetuju atau tidak terhadap cukai melalui wakil rakyat sendiri. Akibat daripada itu, jadi koloni Amerika ini menganggap bahwa yang kerajaan memperlakukan koloni sebagai rakyat kelas kedua yang haknya diabaikan. Jadi ini karena dasar cukai yang dikenakan oleh pihak British ini dilihat sebagai pengkhianatan pada prinsip kebebasan yang dimana telah menjadi asas hubungan mereka dengan kerajaan British. Jadi penduduk koloni Amerika ini pun memprotes untuk meningkatkan keinginan kedaulatan sendiri. Sekarang saya akan terangkan sebab-sebab utama penentangan koloni terhadap isu cukai British. Yang pertama yaitu penindasan ekonomi, di mana pengenaan cukai yang tinggi ini telah menambahkan beban keuangan koloni serta daya beli penduduk koloni Amerika ini semakin menurun. Yang kedua yaitu ketidakan perwakilan, di mana prinsip no taxation without representation ini telah mencerminkan rasa terpinggir koloni terhadap pihak kerajaan British, karena hak koloni sebagai warga negara ini juga telah diabaikan. Jadi yang ketiga yaitu penggunaan hasil cukai, di mana segala hasil cukai yang dikenakan ini sering digunakan oleh kepentingan pemerintah kolonial itu sahaja dan bukannya memberi manfaat kepada penduduk koloni Amerika. Tambahan pula, sumbangan cukai yang diberikan penduduk itu diorang tidak mendapat pulangan yang setimpal dengan sumbangan yang diorang beri. Jadi hal ini telah membuatkan koloni Amerika ini rasa tidak puas hati, sebab pentadbiran kolonial ini sangat mementingkan diri sendiri. Jadi kesan sosial dan politik adalah wujudnya ketidakpuasan hati yang telah mencetuskan pemberontakan seperti Revolusi Amerika, dan pengenaan cukai yang tidak adil itu juga telah mendorong kepada perubahan besar dalam sistem politik dan sosial koloni Amerika tersebut. Sekarang saya akan beralih kepada cara atau kaedah penyebaran rasa tidak puas hati rakyat koloni terhadap dasar cukai British. Jadi pertama sekali yaitu melalui media dan propaganda, sebagai contohnya surat kabar, risalah dan media, di mana ia menjadi platform untuk rakyat koloni menyebarkan maklumat dan juga menggalakkan semangat kebebasan. Sebagai contohnya, penyebaran merasa tidak puas hati terhadap Akta Gula yang dikenakan melalui surat kabar. Surat kabar ini yaitu bertajuk The Boston Gazette, di mana dalam surat kabar tersebut ia telah mengkritik tindakan British yang telah mengenakan cukai yang tidak adil. Seterusnya cara kedua yaitu melalui risalah Penny's Common Sense, hasil karya Thomas Penny, di mana beliau telah menyuruh penduduk koloni Amerika untuk menentang British dan juga menolak pemerintahan monarki. Jadi melalui risalah Penny ini juga beliau telah memperkenalkan ide demokrasi, hak asasi manusia dan juga pemerintahan sendiri.
Jadi risalah Penny ini juga dia telah disebarkan secara meluas untuk memupuk semangat patriotisme dan juga memperjuangkan kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan reaksi dan tindakan koloni terhadap prinsip cukai tanpa perwakilan. Yang pertama iaitu penentangan koloni Amerika terhadap cukai British. Jadi dalam penentangan itu, koloni Amerika ni dia telah menubuhkan persatuan kebebasan, iaitu dikenali juga sebagai Son of Liberty, untuk memprotes kolektif dengan memboikot barangan British serta menyatukan masyarakat koloni Amerika dalam menuntut hak mereka. Jadi hal ini juga dapat dibuktikan melalui Kongres Akta Setem, di mana wakil koloni ini dia telah membantah secara kolektif dan turut mengeluarkan deklarasi hak dan keluhan. Jadi impaknya penentangan koloni ini telah mengukuhkan lagi kesatuan antara mereka dan juga sebagai asas untuk memperjuangkan kemerdekaan koloni Amerika. Jadi yang kedua iaitu tindakan pemboikotan barangan British. Jadi di mana penduduk koloni ini, diorang telah secara berskala melakukan pemulauan barangan seperti teh dan tekstil sebagai bantahan mereka terhadap cukai tanpa perwakilan. Jadi penduduk koloni juga diorang percaya bahawa dengan tindakan memboikot barangan British ni akan memberikan tekanan ekonomi terhadap British supaya British membatalkan cukai tanpa perwakilan yang telah menindas koloni Amerika. Jadi salah satu peristiwa iaitu Boston Tea Party, di mana koloni Amerika ini telah membuang teh British di laut sebagai tanda protes mereka. Okey, seterusnya saya akan jelaskan pula mengenai impak prinsip cukai tanpa perwakilan ini dalam tiga aspek, iaitu melalui politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi dalam aspek politik, penduduk koloni ini diorang mempertikaikan kedaulatan British dan juga hak koloni sebagai subjek yang sama. Yang seterusnya iaitu penubuhan Kongres Benua pada tahun 1774 telah membawa kepada deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776 bagi menuntut pemerintahan sendiri dan menolak kuasa British. Jadi dalam aspek ekonomi pula, cukai yang tinggi seperti Akta Setem dan Akta Teni telah membebankan koloni Amerika, lalu menyebabkan berlakunya pemboikotan produk British dan juga sekatan terhadap perdagangan ekonomi British. Jadi protes seperti Boston Tea Party telah mencerminkan penolakan terhadap cukai yang tidak adil. Jadi akhir sekali iaitu dalam aspek sosial, di mana Rasa Tidak Puas Hati koloni Amerika ini telah meningkatkan perpaduan dan juga nasionalisme di kalangan koloni Amerika dari pelbagai latar belakang. Jadi gerakan seperti Sons of Liberty ini telah menyatukan koloni untuk menentang British. Oleh itu, identiti Amerika ini semakin kuat kerana didorong oleh tuntutan hak asasi dan juga kebebasan. Okey, sekarang saya akan beralih kepada prinsip cukai tanpa perwakilan sebagai pencetus revolusi Amerika. Jadi di mana prinsip cukai tanpa perwakilan ini, dia telah menjelaskan bahawa cukai hanya diluluskan oleh wakil rakyat yang dianggap sah saja. Jadi melalui prinsip ini juga, koloni telah menuntut sistem pemerintahan bebas dari British dengan menentang British yang membuat penindasan ekonomi dan juga politik. Kedua, iaitu peralihan ke gerakan revolusi, di mana kesedaran politik dan ekonomi di kalangan koloni Amerika ini semakin meningkat, lalu mencetuskan perjuangan hak politik koloni. Jadi Boston Tea Party ini telah menggalakkan semangat revolusi dan patriotisme koloni Amerika. Jadi yang terakhir iaitu penubuhan Kongres Kontinental, di mana Kongres Kontinental yang pertama ditubuhkan untuk membantah tak terderita serta mendesak pembatalan cukai yang menindas. Penubuhan Kongres Kontinental kedua iaitu memutuskan perang dengan British, di mana mereka menubuhkan tentera kontinental dan juga menyusun strategi revolusi. Di kongres ini juga terdiri daripada wakil-wakil 13 koloni, termasuklah tokoh yang penting seperti John Adams, Thomas Jefferson dan juga George Washington. Okey, baiklah, saya akan beralih kepada kesimpulan bagi soalan ini. Jadi koloni Amerika dikenakan cukai oleh kerajaan British tanpa perwakilan di parlimen telah menimbulkan rasa ketidakadilan kerana mereka tidak mempunyai suara dalam penggubalan undang-undang yang mempengaruhi kehidupan dan ekonomi mereka. Jadi cukai ini dianggap sebagai penindasan dan juga pelanggaran hak asasi sebab hanya badan perwakilan yang berhak mengenakannya.
Jadi kesadaran terhadap cukai yang tidak adil ini dan juga sistem pemerintahan berat sebelah telah mendorong kepada pergerakan kemerdekaan dan menjadikan prinsip cukai tanpa perwakilan ini sebagai satu simbol perjuangan hak dan juga kebebasan yang akhirnya mencetuskan kepada revolusi Amerika. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.